Kita muka surat 180. Muka surat 180. Dan tajuk hari ini kita kadar kenyaringan makmum mengaminkan kunut imam. Ketika imam baca kunut bulan waktu subuh, dan sejauh mana, setinggi mana nyaringnya makmum nak mengaminkan, ya, mengaminkan. Yang lepas kita dah tahu, saya boleh buka kan? Yang lepas kita dah bagi tahu, dan kunut ada dua, iaitu satu doa, dua bahagian. Kunut tu ada dua bahagian, iaitu doa dan sana'ah. Sana'ah ni apa dia? Sana'ah ni adalah puji-pujian. Pasal tu ketika kunut, baca kunut, kan ada yang imam tak baca kuat. Ada. Itu diistilahkan sana'ah. Itu puji-pujian. Ada orang imam baca kuat. Kalau imam baca kuat, kita tak perlu aminkan. Kita boleh ikut imam. Contohnya, Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait. Itu doa. Ya. Yang apa? Allahumma hadina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka taqdi. Itu baru itu diistilahkan puji-pujian, ya. Itu tak perlu diaminkan. Kalau sekiranya imam tak baca kuat pun tak mengapa, jadi kita baca sendiri. Kalau imam baca kuat, ada setengah imam sebenarnya imam tak perlu baca kuat tentang situ tu. Ada setengah ulama mengatakan makruh, pasal itu puji-pujian, bukan apa. Tapi kalau pula setengah ulama mengatakan boleh juga, tetapi kita bukan aminkan. Kita mengikut apa yang imam baca. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, kan? Pasal itu puji-pujian, bukan doa. Kalau sebelumnya itu adalah doa. Tetapi yang ke belakang ni kita ada doa. Ada kunut nazilah. Kunut nazilah itu ada kalanya lepas fa innaka taqdi, ada doa lain tu kan. Itu doa. Itu boleh kita aminkan. Ya, macam-macam yang pasal kunut nazilah ni macam-macam. Allahumma ya Allahumma, kalau baca dari awal baru apa, Allahumma inna na'udzubika minal barasi. Itu doa. Itu doa. Ya, itu doa. Dan ada sebelum tu pun ada juga baca doa. Pasal bukan semestinya doa nazilah tu mesti sama, tak semestinya. Kita berdoa untuk jauhkan daripada bala. Okey. Dan sejauh mana, ya, kadar kenyaringan makmum mengaminkan kunut tadi, kunutnya imam, ya. Okey. InsyaAllah, sebelum kita meneruskan kuliah kita, mari kita sama-sama membaca Ummul Quran. Ganjaran kita hadiahkan kepada junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Seterusnya kepada kedua ibu bapa kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Kepada guru-guru kita, sama ada yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Dan begitu juga sahabat-sahabat kita yang istiqamah dengan madrasah kita yang telah meninggal dunia. Dan khusus kepada Allah yang rahman isteri saya Syai'ulillah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Kadar kenyaringan makmum mengaminkan kunutnya imam. Okay. Pengarang kitab Mughni Al-Muhtaj, juzuk yang pertama, halaman 370 berkata, dan menurut pendapat yang sahih bahawa makmum mengaminkan doa kerana dia mengikut imam berdasarkan hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang baik
dengan sanad yang baik atau sahih. Dan makmum perlu menguatkan suara padanya sama seperti ketika mengaminkan bacaan imam. Sama maksudnya sama ketika imam baca doa kita aminkan, macam itulah. Nyarinya samalah, ya. Cara kita mengaminkan wa imam dalam doa kunut, wa ina dalam doa selepas solat imam baca doa tu mengaminkannya, itulah dia sama juga, ya. Okey. Tetapi ini tak saya sentuh bagi muslimin yang selalu solat Jumaat, okey, yang selalu solat Jumaat ketika imam khatib baca doa, ya. Pasal ada setengah ustaz mengatakan kita tak perlu mengaminkan khatib baca doa. Tak? Tetapi ada buku dan hadis yang sahih perlu kita aminkan. Ada dalil-dalil yang sahih yang mengatakan makmum disunatkan menadah tangan dan mengaminkan. Cuma khatib saja makruh dia angkat tangan ketika dia baca doa. Ya, ketika khatib baca doa dalam khutbah, dia tak perlu angkat tangan. Kalau dia angkat tangan, makruh. Hukumnya makruh. Ya, makruh ni apa? Mengurangkan pahalanya lah. Ya, jadi dia tidak perlu angkat tangan, tetapi makmum boleh mengaminkan sekadar amin yang dengar tidaklah begitu nyaring sangat gitu. Tetapi ada setengah dalil yang mengatakan dia tak boleh mengaminkan oleh kerana dia kata dia pegang pada ketika apa tu, dia kata faman yatakallam man tatakallam faqad lagau fala jum'atalah. Jadi kata ketika solat, ketika khatib baca khutbah, kita tak boleh berkata-kata. Tapi ada setengah ustaz mengatakan amin itu adalah daripada kata-kata. Tidak. Bukan daripada kata-kata. Itu amin itu adalah satu ayat daripada, saya lupa, nanti akan datang saya bawa tu ayat tu. Pepatah yang amin tu tadi itu adalah mengaminkan apa yang didoakan, yang didoa oleh khatib tadi. Yang dikatakan kat situ kata-kata menegur orang. Contoh, diam. Tak boleh walaupun negur orang diam tu betul. Tapi bukan itu saja. Kadang-kadang kita tengok khatib baca khutbah ini main apa ni? Handset pula. Lagilah itu. Sia-sia belaka itu. Sedangkan ketika kan ada setengah hari Jumaat ada kuliah Jumaat kan? Tengah hari sebelum solat Jumaat. Ketika ada kuliah itu pun, kita baca Quran tak dapat fadilatnya. Jadi lebih afdal kita mendengarkan ustaz yang tazkirah tadi. Itu lebih afdal. Ya? Kita berwirid, contohnya. Kita berwirid. Ketika imam tu tadi, ustaz bagi tazkirah pun kita tak boleh. Kita kena tumpukan. Sebab itu fardu ain. Sebab apa? Itu adalah pembelajaran. Ini bagi lelaki. Hari Jumaat ni hanya lelaki saja. Ya tak? Perempuan tak adalah. Okey? Jadi oleh itu, tapi ada setengah tempat macam kat kampung saya. Ada orang tua-tua, perempuan tua-tua solat Jumaat ada juga. Tapi ada khusus di tempat khusus lah. Itu kalau tempat tu ada tempatnya. Kalau tak ada tempatnya, maka tidak diperlukan. Ya, okey. Itu dia bilang. Jadi mengaminkan ketika itu adalah sunat. Pasal kalau sekiranya, pasal tu dalam kitab fiqh Jumaat mengikut panduan Imam Syafi'i, sesiapa ustaz yang mengatakan itu tak boleh aminkan, dia tak boleh gunakan yang kata-kata yang kata faqad laghaw wa man laghaw fala jum'atalah, itu tak boleh, itu tak diistilahkan kata-kata tu, dia kena bawa nas yang lain, hadis yang lain. Pasal itu amin itu bukan diistilahkan kata-kata.
Yang diistilahkan kata-kata, kita menegur orang. Contoh, diam, tak boleh. Jangan main handphone, pun tak boleh. Ya, kita tak boleh. Kadang-kadang kita geram juga dengan orang ni tu. Kita dia main handphone pula. Itu yang dikatakan kata-kata. Ada. Dan selain daripada selain daripada tu, ya, itu tak boleh. Cuma khatif aja tak boleh angkat tangan, itu makruh hukumnya. Ada kat situ, ada hadis dia. Ya? Okey. Jadi ini tadi ketika imam baca kunut, maka makmum boleh aminkan seperti mana imam baca doa yang lain-lainnya. Ya? Amin, amin, amin. Ya? Tetapi kalau muslimah bermakna hanya sekadar didengar telinga sendiri kalau dia berjamaah, katakan berjamaah di surau atau di masjid, ya. Tetapi kalau berjamaah sama imamnya perempuan, makmumnya perempuan, boleh juga begitu. Pasal sebab apa? Dia pun boleh menyaring imamnya boleh menyaringkan suaranya. Jika sekiranya di sebelah menyebelah tu tiada kaum Adam, ya, faham ya, tiada kaum Adam, maka dia boleh baca kuat. Tapi kalau sekiranya dia berjamaah dengan imam lelaki, imam di rumah, katakan imam ni suami dia, pun kita tak boleh baca kuat. Ya, amin kita tak boleh baca kuat, sekadar kita dengar amin, amin gitu saja. Ya, jadi itu oleh kerana suara muslimah ini adalah aurat lagi. Okey. Oleh itu, makmum disunatkan menguatkan suara ketika mengaminkan doa kunut imam dengan kadar kekuatan suara ketika mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam. Maksudnya, bacaan Al-Fatihah imam, apabila imam waladdallin, kan makmum semua amin, ya dah, baca sekuat itulah, ya. Tak boleh di dalam hati saja, tak boleh. Walaupun amin tu bukan salah satu daripada surah Al-Fatihah. Ya. Pasal itu ada dulu-dulu pernah kita dengar, kalau sekiranya kita aminnya itu mendahului imam, katanya batal solat kita. Tidak batal, cuma makruh saja. Dipotong pahala berjamaahnya nanti. Ya. Jadi kita tak boleh mendahului imam. Pasal itu imam, katakan kalau jadi imam selalunya, kalau ada setengah imam dibaca waladdallin, itu sunat baca, kita mendoakan kedua orang tua kita sebelum amin kan. Waladdallin rabbighfirli wali walidayya amin, itu sunat kan. Tapi kalau imam ketika jadi imam tak perlulah baca tu, pasal kita nak menyelamatkan jamaah kita. Dah. Kalau kita Rabbi fili wal di sana jamaah dah amin dulu dah. Ya, kita belum amin lagi. Ya dah. Jadi biarlah kalau kita bersendirian tak mengapa. Kalaupun kata kita jadi makmum, waladdallin, kita boleh sambung Rabbi fili wali walidayya amin. Itu kita mendoakan kedua ibu bapa kita. Pahalanya besar tu. Ya. Oleh kerana kita mendoakan kedua ibu bapa kita, pahalanya lebih besar tu. Okey. Soalan yang pertama. Adakah selawat ke atas Nabi Muhammad SAW di penghujung bacaan kunut itu termasuk dalam kumpulan doa yang perlu diaminkan ataupun dalam kumpulan kanak, itu pujian, Sanak itu adalah pujian yang makmum hanya membacanya berserta imam. Okey, ini jawapan dia. Yang selawat itu tadi, adakah kita aminkan? Ya, selawat itu tak perlu kita aminkan. Seelok-eloknya kita ikut baca. Ya. Okay. Bagi menjawab soalan ini, kita merujuk kepada panduan yang diberikan oleh beberapa pengarang kitab fiqh Syafi'i, ya,
Pengarang kitab Mughni Al-Muhtaj juzuk yang pertama halaman 370 berkata, dan selawat ke atas Nabi SAW itu adalah doa, maka makmum perlu mengaminkannya sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Muhib ya, At-Tabari penghurai kitab At-Tanbih Al-Ghazi pula berkata, ada kemungkinan itu adalah thana, iaitu pujian. Namun begitu, pendapat yang pertama yang mengatakan ia adalah doa adalah lebih kuat. Bermakna selawat itu juga katakan istilah berdoa juga. Ya tak? Tapi itu terpulanglah pada masing-masing. Ada kalanya ketika selawat itu ikut selawat lagi bagus. Kata setengah ya ulama mengatakan kita selawat lagi bagus sebab kita puji-pujian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi itu juga diistilahkan doa, ya. Tapi kata itu adalah doa, boleh juga kita aminkan, ya. Tapi ada setengah ulama, ada satu dalam kitab 10 kekasih Allah yang karangan Ibnu Qayyim, itu juga dikatakan kita lebih afdal baca ikut sama. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa baraka wasallam. Tu kalau imam baca sejadah imam di barakallahu wa barakallahu wa baraka wasallam. Kalau kita seorang wa barik wasallim. Okey. Pengarang kitab Inayatut Talibin juzuk pertama halaman 161 berkata, dan daripada doa itu, iaitu ia bukanlah termasuk daripada pujian, katanya. Selawat ke atas Nabi SAW. Dia kata selawat atas Nabi itu adalah bukan puji-pujian. Tetapi ada, walaupun bukan pujian, ada setengah ulama mengatakan elok kita turut baca berserta sama. Bukan sekadar aminkan sahaja. Yang memberikan maksud permohonan supaya ditambahkan rahmat untuk Nabi SAW, dan itu juga dikira sebagai doa. Pasal selawat itu adalah kita memohon supaya ditambahkan rahmat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, kalau kita aminkan saja pun boleh, nak ikut selawat pun boleh. Ya, sebagai doa katanya lagi. Maka makmum perlu mengaminkannya, iaitu pada selawat atas baginda, katanya. Menurut pendapat yang paling jelas, iaitu pendapat yang muktamad di sisi Ibnu Hajar dan Samsuddin Muhammad Ar-Ramli, pengarang At-Tuffah, kitab At-Tuffah, berkata dalam kitabnya, dan kata-kata penghurai makmum menyertai, iaitu berselawat ke atas Nabi SAW. Bermakna makmum menyertai itu lebih afdal. Jadi itu ada dua pilihan, tapi tidaklah mengatakan berselisih faham atas dalil ini. Sebab kita selawat di ujung itu pun kita mendoakan atas Nabi juga, ya. Tetapi kalau ikut kita serta berselawat lagi lebih afdal. Okay. Makmum menyertai, iaitu berselawat ke atas Nabi SAW. Okay. Ini daripada kitab At-Tuffah tadi, iaitu imam sekalipun dikira sebagai doa,
berdasarkan hadis sahih, berdasarkan hadis sahih, walaupun selawat itu diistilahkan sebagai doa, ditelangkupkan muka seseorang itu ke tanah, mendapat kehinaan. Ya, apa maksudnya? Imam sekalipun dikira sebagai doa berdasarkan hadis sahih, ditelangkupkan muka seseorang itu ke tanah, mendapat kehinaan ketika aku disebut di hadapannya, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Tertolak dengan pendapat yang mengatakan ucapan amin itu membawa maksud selawat ke atas baginda. Ini apa maksud kat sini? Seolah-olah kita ni tertelangkup muka kita ke tanah sebab apa? Sebab kita tidak membaca selawat atas Nabi. Pasal siapa yang mengatakan ucapan amin itu membawa maksud selawat ke atas baginda, ya, tertolak dengan pendapat yang mengatakan ucapan amin itu membawa maksud selawat ke atas baginda, ya. Pasal itu kita lebih baik kita berselawat sama daripada kita aminkan saja, ya. Okey. Bukan berarti kita amin tu sama berselawat sama baginda, lebih afdal. Memang, tapi dari dulu memang ketika selawat saya ikut selawat. Saya memang tak aminkan. Sebab selawat apabila dengar kamu sesiapa baca selawat, kita diam saja tak baca selawat, maka Rasulullah murka. Tak? Jadi apabila kita dengar orang baca selawat, kita pun bacalah selawat. Dan begitu juga ini dikata dalam kitab dalam kitab pendapat ketika aku disebutkan di hadapannya, kata Nabi, ketika aku disebutkan di hadapannya, tetapi dia tidak berselawat ke atasku. Maka contohlah, Cik Zul selawat di hadapan saya tak ikut selawat. Ya, seolah dia selawat ke atasku. Bermakna tertolak dengan pendapat yang mengatakan ucapan amin itu membawa maksud selawat ke atas Nabi baginda. Bermakna tidak, ya. Berarti lebih baik kita baca selawat bersama dengan imam tadi. Ketika penghabisan kan, lagi itu lebih bagus. Ya tak? Okey. Di samping paling sesuai bagi makmum kerana dia mengikut orang yang berdoa, imam, maka makmum hanya perlu mengaminkan doa imam dengan cara dikiaskan kepada lafaz-lafaz kunut yang lain. Tambahan, Imam Al-Qurdi pula menyebutkan dalam kitabnya, dalam huraian Al-Bahjah, ya, oleh Al-Jamal Ar-Ramli disebutkan makmum diberi pilihan pada selawat ke atas Nabi SAW sama ada turut membacanya atau mengaminkannya sahaja. Namun sekiranya dia menghimpunkan antara kedua-duanya, maka itu lebih disukai. Ini bererti kitab ini menyebutkan supaya makmum beramal dengan kedua-dua pendapat di atas, dan moga-moga
itulah yang lebih utama. Berarti kita elok aminkan bersama. Maklum ini nak penutup kan doa tu sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Itu kan penutup, dah habis. Jadi kita elok sama-sama membaca penutup dan kita baca selawat atas Nabi. Okey. Okay. Pengarang kitab Sabil Muhtadin juzuk yang pertama halaman 213 berkata, dan setengah daripada doa itu ialah selawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka disunatkan bagi makmum mengaminkannya. Inilah yang diputuskan oleh Syekh Ibn Hajar dalam At-Tuhfah. Ini pendapat yang mengatakan amin selawat itu adalah diistilahkan satu doa. Tetapi ada dalam kitab-kitab yang lain mengatakan sebagaimana yang di atas tadi, kita selawat sekali bersama dengan imam tadi. Sebab apa? Oleh kerana doa tu diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat. Kalau kita baca doa, ya, diawali dengan selawat, maka diakhiri dengan selawat. Oleh kerana kita nak dapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu hadis mengatakan sesiapa yang membaca doa tidak disertai oleh selawat, maka tiada sampai doanya. Tiada sampai doanya. Jadi oleh itu kita sekurang-kurangnya Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nak baca Sayyidina boleh. Ini ada pertikaian Sayyidina ni kan. Ada setengah orang. Ada katanya sebab apa. Tapi kalau di Indonesia, Muhammadiyah memang ditentang cukup-cukup. Ya tak? Tetapi Ahli Sunnah wal Jamaah pun menentangnya lagi. Sebab apa? Itu Sayyidina itu pangkat Rasulullah. Apakah kita tak boleh menyebut pangkat Rasulullah? Kemudian Muhammadiyah mengatakan, kenapa tak disebut dalam Al-Quran? Dalam Al-Quran tak ditulis Sayyidina kan? Muhammad aja kan? Muhammad, kenapa tak ada? Kemudian di dalam bank kenapa tak disebut Sayyidina Muhammad? Ya tak? Dan Ahli Sunnah wal Jamaah mengatakan satu-satu tempat itu kita menyebut pada tempatnya yang tertentu. Begitu juga kalau kita nak menyebut Datuk katakan ya. Datuk gitu. Kalau tak kena pada tempatnya pun dia marah juga. Ada. Yang itu ada yang tempat-tempat yang tertentu. Okay. Sedangkan ada setengah sultan pun sendiri mengatakan beta. Ada mengatakan saya, ya tak? Pasal beta itu adalah salah satu sebutan untuk memuliakan pangkat dia itu tadi, ya tak? Tapi kalau bagi dipanggil Hadam Haramaini, kenapa dipanggil Hadam Haramaini? Macam Malik Fuad semua. Dia tak sebut dia tak sebut sultan dan sebagainya. Disebut Hadam Haramaini, iaitu hadam dua tanah haram, Mekah dan Madinah. Ya tak? Ada di sebagai hadam. Hadamnya Allah. Ya tak? Sebagai Allah. Jadi itu ada setengahnya. Cuba kat Malaysia sultan suruh sebut hadam Malaysia tak mau. Tak mau. Contoh ya. Kita jangan begitu apakan. Dah ada itu ikutlah, ya tak? Pasal ada kemuliaan masing-masing dan begitu juga kita suruh tak setia kepada pemerintah yang selagi tidak menyalahi pada syarak itu saja. Okay. Pasal saya kalau pergi Indonesia ada cerah satu masjid tu campur ahli Sunnah al-Jamaah dengan campur Muhammadiyah. Tapi itu persoalannya. Yang Muhammadiyah mengatakan, Ustaz, kenapa
ketika azan tak disebut Sayyidina Muhammad. Ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Sayyidina Muhammad, ya. Atau asyhadu anna Sayyidina Rasulullah. Ya tak? Kita jawab senang. Pasal Sayyidina Muhammad dan bukan di dalam azan dia tak disebut Sayyidina Muhammad. Dia asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah itu dah menunjukkan pangkat dia kat situ, merangkumi. Itu jawapan saya. Dalam azan tak boleh. Kalau sekiranya dalam azan kita sebut dah banyak sangat pangkat kat situ. Sedangkan Rasulullah itu pun pangkat itu sebagai utusan Allah. Ya tak? Sebagai utusan Allah, saya kata. Lepas tu baru senang sikit. Alhamdulillah. Kalaulah dikatakan, kita itu dia terlampau panjang sangat. Satu, bukan tak boleh. Pasal kat situ sudah ada pangkat. Rasulullah itu utusan Allah. Ya, sebagai utusan Allah, itu pangkat dia utusan Allah. Pasal dalam azan tak disebut Muhammad Rasulullah. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah kan. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pasal kat situ sudah ada pangkat dia. Ya, jadi takkan nak Sayyidina Muhammad Rasulullah. Banyak huraiannya. Ya dah. Okey. Tapi alhamdulillah lah, ya. Tapi saya kata ini sebenarnya adalah pandangan pendapat, ya. Tapi itu semua dia betul. Janji kita menghormati Rasulullah, mengagungkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan begitu juga ketika ingat dalam doa kita, wa imma dalam doa bahasa Melayu pun jangan lupa diawali dengan selawat, diakhiri dengan selawat. Okey. Okey. Pengarang Al-Fiqh Al-Islami Al-Adilatu. Ini ada 12 jilid ni. Pasal banyak kitab-kitab rujuk pada sini. Saya ada 12 jilid tu. Adakah selawat ke atas Nabi SAW itu termasuk daripada doa? Lalu makmum mengaminkannya atau daripada sana, iaitu pujian. Okay. Lalu makmum turut membacanya bersama imam. Pendapat yang muktamad ialah pendapat pertama, doa yang perlu diaminkan, tetapi yang paling utama ialah menggabungkan kedua-duanya sekali, membaca bersama imam dan mengaminkannya. Berarti sebelumnya kita amin dan baca selawat sekali. Amin dan kita baca selawat. Tapi kalau kita baca selawat, maknanya aminkan. Yang lain tadilah kita aminkan dan lepas tu kita bacalah selawat sebagaimana imam selawat, lepas tu amin dah penghabisan. Ya dah? Okey? Jadi masa apa saya buka soal jawab. Hari ini 10 9 9 6. Okey, ada pertanyaan? Ya. 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 Memang baca daripada mula, tetapi dah sampai ayat 13. Ya. Inna nasinaku baru kuasa sampai ayat 13 dia sujud. Tidak sampai ayat 14 ayat 14. Ya. Bermakna itu belum menyebut penuh. Bermakna belum sempurna. Habis nanti apabila arahan untuk sujud tadi, dia nak sujud lagi ke? Adakah tadi 13 belum arahan? Belum arahan yang untuk sujud ya? Ini nama betul.
Ya. pun sujud. Sujud. Itu belum lagi. Belum sampai lagi. Bermakna apabila nanti kita kalau sujud tang situ, kita sambung lagi pada Allah. Kita tajuk sambung kata Jafar. Tak boleh lah. Ayat 14. Itu bermakna dah hilang satu ayat. Kalau disambung terus tatajafa wala junubu manil madaji, sedangkan itu belum sampai lagi tadi. Kita sujud dulu, maka sudah hilang satu huruf. Okey. Satu ayat. Hilang satu ayat. Tidak sempurna lah. Pasal arahan untuk sujud sajadah, pasal apa? Dalam Al-Quran untuk sujud sajadah tu ada 15 tempat kan? 15 tempat. Salah satu daripada surah As-Sajadah. Jadi kat situ tu mengatakan untuk buat sujud sajadah kan ada lambang dia tu kan? Jadi kat situ sampai situ baru kita adakan sujud sajadah. Lepas tu baru sebab baru sambung tak bangun tajad. Itu pun tiada ketika ingat sujud sajadah, tiada rukuk, tiada terus saja sujud dan tiada nak berdiri duduk rehat tu tak ada. Terus bangun tu. Ya, ketika sujud sajadah. Ya. Lepas tu baru imam baca tatajawa fala junubu mani madaji yang nguna ya tak. Tu baru sampai habis. Ada setengah imam baca itu pun ambil separuh sambung tataja tadi wala junubum baca, lepas tu tak habis. Lepas tu dia sujud pertama, maknanya rakaat pertama, rakaat kedua disambung yang itu. Bermakna ini tidak afdal. Pasal ini saya pernah melakukan pada tahun 79. Bukan. 79. Masa benda ni saya baru pertama kali terjumpa. Ya, kat mana? Tempat anak bola. Terjumpa. Jadi, adakah orang yang tahu tentang ayat tu ikut sujud ataupun tunggu imam naik? Kalau sekiranya orang yang tahu ikut sujud, maka itu tidak sempurna. Tidak, pasal itu tak ada arahan untuk sujud pun. Sembahyang tetap sah. Pasal surah itu adalah sunat. Yang rukunnya Fatihahnya. Surah itu adalah sunat. Cuma tidak sempurna atas dasar sujud sajadahnya tadi, yang membawakan fadilat sujud sajadah tadi tidak dapat sempurna. Tapi solat tetap sempurna. Kalau dia tak bawa surah sajadah pun, baca Fatihah saja pun sah solatnya. Ya tak? Maksud saya, adakah dia menambah rukun tak? Ya? Adakah imam dia menambah rukun? Sebab tak sampai pada waktu sejadah tu. Tempat sejadah. Okey. Kalau nak mengatakan menambah rukun, tidaklah kalau atas kejahilannya. Kalau disengajakan, bahawa dia tahu, maka disilahkan menambahkan rukun. Maka itu baru batal lah, pasal tidak pada tempat sujudnya dan tidak arahan untuk bersujud kat situ tu. Ya tak? Tapi kalau itu atas kejahilannya, maka Allah akan maafkanlah segala-galanya. Pasal kita kalau terlupa pun Allah maafkan. Ya. Pasal afdalnya sujud sajadah tu ialah ketika arahan kat sujud sajadah tadi, kita sujud, lepas tu baca sajadah wajah lillazi khalaqahu sabarakum. Kalau katakan kita tak tahu nak baca tu, tasbih pun boleh juga. Ya tak? Kalau tak tahu nak tasbih, apa nak baca ni tadi contohnya, diam aja pun boleh, ikut sahaja. Tapi tidaklah menghormati atas dasar sujud tadi. Ada yang ikut sujud, ada yang tak ikut. Ada yang buat semula. Macam mana tu? Buat semula macam mana? Solat semula atau semula lah? Solatnya. Okay. Kalau orang yang tak ikut sujud tadi, ya, tak ikut sujud tadi, maka tak mengapa. Buat apa dia nak buat semula? Tetapi kalau ketika dia sambung balik yang kita tahu, kita sambung surah jadi dan membawakan pada sejadah, maka kita tak sujud kan? Maka tidak batal juga solatnya. Sebab sujud itu adalah sunnah.
Sunat itu kan. Sunat muakkad. Sunat muakkad yang dituntut. Cuma kita kuranglah pahalanya. Contohlah kita baca surat Al-Quran tu contohnya. Kalau tadarus, tang sujud sajadah. Ada setengah orang nak sujud, ada setengah orang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar pun boleh. Tak macam tak semestinya. Pasal sujud sajadah itu adalah sunnah. Boleh? Okey. Serupa juga orang yang bawa surah sajadah tetapi kemudian tu disambung lepas sujud tadi sambung sajadah wajah tatajah fala junubu manil madoni itu ambil sebahagian, lepas tu nanti rakaat kedua dia baru dihabiskan nanti. Pun ada juga orang buat macam itu pun tidak dapat fadilat untuk apa? Pasal oleh kerana fadilat ketika itu rakaat yang kedua baca hal ata'alal insani hinu minad dahri lam yakun saya mazkura kan. Betul? Apa? Okey. Ada apa lagi? Okey. Cantik soalan tu. Kalau katakan dia lupa, tetapi dia tahu yang itu tadi mendatangkan isyarat untuk sujud sajadah kan. Tetapi dia nak membaca ayat tu sampai ke situ dia terlupa, dia boleh buat sujud. Tetapi nanti baca bahawa yang mengatakan yang dia ini ada terlupa, tapi kat situ ada isyarat untuk buat sujud sajadah kan. Maka lepas tu kita sambung semua. Itu boleh. Itu dibolehkan. Pasal tak lupa. Nah, tapi lepas tu terus buat sujud. Bahawa ini tadi memang surah tu untuk sujud sajadah. Dan begitu juga ketika itu saya terlupa. Nak sampaikan itu saya terlupa. Ingat lepas tu maka saya boleh sujud. Okey. Lepas tu saya naik sambung yang ingat tadi apa? Tatajafala junubu manil madoni. Boleh. Kita boleh. Kita lupa. Katakan sambungan tu terlupa. Dah berhenti kat situ. Terus baca surah yang lain pun boleh. Ataupun dia tak baca sambung yang lain. Pasal itu panjangkan. Katakan. Maka dia buat rukuk. Dah bangun tadi. Nak sambung boleh tak boleh kan? Tak ingat kan? Maka dia buat rukuk lah. Allahu Akbar. Jadi buat rukuk, tidak, lepas tu itu rakaat pertama kan. Rakaat kedua nanti sama dia nak baca hal ata'al insan tu, pokoknya hal ata'ka hadisul ghasyah, terpulanglah. Ada? Tak adalah. Bermakna tak ada, istilahnya tak adalah sujud sajadah. Ya. Berarti fadilat sujud sajadah itu tak dapatlah dia. Itu saja. Tapi solatnya tetap sah. Pasal surah itu adalah apa? Sunnah. Ya. Kalaulah katakan kita solat baca Fatihah. Niat Allahu Akbar. Lepas tu doa iftitah pun tak baca. Kan sunnah. Baca Fatihah aja. Sah tak? Sah, tapi kesempurnaan solat tadi tidak sempurna. Kan selalu saya katakan, kita sayang Nabi tak? Sayang. Bagaimana kita nak menunjukkan sayang kita pada Nabi? Kebanyakan majoriti kita berselawat. Kita berselawat bukan kita menunjukkan sayang pada Nabi. Kita hendakkan jumpa Nabi besok. Pasal dalam hadis mengatakan sesiapa yang selawat satu hari satu malam 1,000 kali, maka di yaumil mahsyar nanti kita bertemu bau dia pada bau kita dengan bau Nabi. Ada? Jadi macam mana kita nak menunjukkan yang kita kasih sayang? Maka lakukan sunnah Nabi. Doa iftitah, bertasbih. Ya tak? Bertasbih itu pun sunnah kan? Itu. Katakan saya rukuk saja, diam saja. Sah tak? Sah. Saya tak baca tasbih.
janji tamak ninah. Pasal tamak ninah adalah rukun. Kita ingat, rukun solat ada berapa? Ada 13. Terbahagi kepada 3. Rukun qawli, rukun qalbi, rukun fi'li. Nah, saya rasa yang mula-mula saya buat kelas ini dulu dah, saya tunjukkan dengan slide dulu. Nah, dan begitu juga dulu ada saya buat buku yang ni, doa ni, apa? Solat jamak takdim dan jamak kasar dulu kan. Dia buat ni contohnya buat panduan, simpan kat dalam kereta ke kan. Itu tujuannya untuk ingatan kalau kita terlupa. Boleh ya? Jadi kalau kita sayang pada Nabi, lakukanlah sunnah-sunnah Nabi. Yang si suami sayangilah isteri, itu sunnah Nabi. Yang isteri hormatilah suami, itu suruhan Nabi. Ya tak? Itu dia. Itu semua sunnah Nabi. Pasal si suami sebelum pergi kerja mencium dahi isteri, maka gugurlah segala dosa-dosanya tadi. Memeluk isteri, begitulah. Gugurlah dosa-dosanya. Ya dah. Itu dia. Sebenarnya ini semua, ini berdasarkan punca daripada solat. Pasal itu dalam interview saya dulu, kenapa Ustaz bagaimana solat? Pasal dia yang masa solat yang ditanya dulu. Suami isteri pun huru-hara suami isteri sebab solatnya tak sempurna. Kasih sayang suami isteri sebab solatnya sempurna. Sebab apa? Dalam solat semua doa ada. Ada. Semua doa ada dalam solat tu. Doa kasih sayang dan sebagainya. Semua ada. Pasal itu kita menghayatilah dalam solat. Nak kita khusyuk dalam solat, hayatilah kita solat-solat kita. InsyaAllah. Dah. Jangan mengatakan si suami tolong sidai baju isteri kat ampian bu. Dah koin kontrol. Tak. Itu sunnah Nabi. Kalau orang yang cakap macam itu, dia menghina Nabi itu. Itu ibadah. Itu ibadah. Ada. Dia kata, siapa kata apa? Orang kata dekat dapur, tolong. Apa suami masak kat sana? Itu pasal masak tu bukan tanggungjawab isteri sebenarnya. Masak itu adalah kerjasama. Isteri bagi kerjasama pada suami. Ada. Tu dia. Ya. Minta maaflah saya kat sini. Terlebih terlajak dari sini ya. Okey. Ada apa pertanyaan? Muslimah ada tanya? Ya. Kuat sikit. Ya, boleh. Pertama, sambutan amin selepas imam baca Al-Fatihah. Ya. Sebaliknya imam baca amin barulah imam amin. Makmum amin. Ada setengahnya imam makmum mendahului kan. Ya. Yang afdalnya mengikuti imam tadi. Imam amin baru kita amin. Imam akhir pun amin begitu. Atau amin amin. Sebutan amin. Ya. Amin atau amin. Itu amin dia sama harkat tu. Amin. Tu. Ya. 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 Okey. Yang A tu lebih panjang daripada yang minnya tadi. Ataupun sama panjang, tak mengapa. Tetapi ataupun min tu pendek tu tak mengapa. Sebab kat situ kalau mengatakan itu mazhab Hambali, Maliki, dia amin. Itu saja, tak panjang. Yang kita Syafi'i ini ikut makhraj sebenarnya kan.
Dia guru tajuk ni, ya Allah, mudah-mudahan panjang umur dia. Ini diletakkan tempat orang yang supaya guru tajuk kita dah meninggal kan. Mudah-mudahan bertemulah dia dengan Al-Quran di sana besok. Ya, pasal siapa yang mencintai Al-Quran akan berjumpa di Yaumil Mahsyar itu, di pembantunya Al-Quran. Ya, di sana insya-Allah mudah-mudahan. Okey. Ya. Okey. Pasal apa? Kalau sekiranya dulu kita dengar orang kata kalau kita amin terlebih dulu daripada imam, kata batal tidak, makruh saja. Pasal amin tu bukan dalam surah Al-Fatihah. Tak ada. Ya. Itu pun nak mengiyakan sahaja. Okey. Kalau tak baca amin pun tak mengapa. Ya. Pasal itu bukan surah Al-Fatihah. Al-Fatihah ini ada 7 ayat. Ya. Ada 7 ayat saja. Yang itu yang dinamakan Al-Fatihah. Dan itu rukun dalam solat. Siapa tak baca dalam solat Fatihah, maka tidak sah solatnya. Hanya baca dalam hati, tidak sah. Sebab itu rukun qauli. Ya, mesti disebut Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Dengan jelas, didengar dengan telinga kita. Ya dah? Kalau diam aja dalam hati, itu tidak sah. Okey? Okey. Boleh, tuan? Okey. Ada lagi? Dah? Okey, insya-Allah. Boleh. Amin tu nyaring dia macam Ustaz. Ya. Orang tak sebut nyaring, ada orang sebut slow. Apa hukum dia? Macam mana? Sebut amin Fatihah tu. Dia nak disebut secara nyaring ke ataupun secara biasa ke? Sebaik-baiknya nyaring. Sebagaimana kat sini tadi. Ya. Jadi amin tu baca dalam doa kita nyaringkan. Amin, amin. Sebaik-baik nyaring. Jadi bermakna kesempurnaan kita bacaan kita tadi. Kesempurnaan bacaan kita tadi. Serupalah kita bagi salam. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak sah. Sebab alif lam sudah hilang. Sedangkan kat situ alif lam ada Assalamualaikum. Okey? Jadi kita baca. Begitu juga kalau sahabat kita kata jumpa Assalamualaikum ini. Kalau Assalamualaikum. Salam lah. Tak? Jadi itu kita tak sempurna. Biarlah kita sebut. Kalau kita beribadah, sebut, katakan oleh kerana yang bagi salam itu adalah sunnah. Walaupun sunnah, maka yang jawab itu adalah wajib. Yang bagi salam kenalah yang sempurna. Assalamualaikum. 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 Ini salam. Assalamualaikum. Itu tidak sempurna. Biar kita yang sempurna. Pasal itu, selalu dalam solat, tentukan Assalamualaikum. Itu benda jelas. Itu rukun tu. Pasal rukun qauli dalam solat ada berapa? Ada 5 qauli. Pertama ketika takbiratul ihram. Tu. Ya. Yang kedua ketika baca Fatihah. Ya. Yang ketiga ketika selawat atas Nabi. Ya. Lepas tu dua kalimat syahadat. Yang kelima adalah salam. Salam yang pertama. Ya. Salam yang kedua tu adalah sunat. Walaupun salam yang kedua tu sunat, tapi ingat, kalau katakan, contoh, perut ini nak terkentut lah. Ya. Kalau tiga kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batal solat kita. Tapi kalau kata kita dah rasa nak terkentut, maka ambil yang baca Assalamualaikum warahmatullahi. Dah cukup. Tak apa, tak batal solat kita. Pasal kita tak ada niat yang kedua. Salam. Okey ya. Setakat ini dulu, insya-Allah kita kumpulkan minggu akan datang pula, insya-Allah. Ada nak tanya je? Cukup ya? Ya? Ya. Ya. Okey.
Jadi yang solat rapat ini, kalau sekadar kita hanya rapat masih ada renggang lagi, 2 orang, 3 orang kita tolak rapatkan, boleh masuk 1 orang, itu belum rapat lagi itu masih makruh. Yang dinamakan, yang dikatakan sunnah, yang dikatakan rapatkan saf imam sebelum dia rapatkan saf, temukan bau ke bau, temukan bau ke bau. Dan kalau kaki itu ada kalanya boleh sampai, pasal kaki itu hanya sekadar sekurang-kurangnya bagi lelaki sejengkal jarak dia. Kalau sejengkal belum jumpa lagi kan. Kalau jumpa lagi kangkang besar pasal seluruh badan. Kadang badan dengan bawah ni lebih besar badan kita. Jadi sekurang-kurangnya yang ininya bau ke bau satu. Yang keduanya ialah nak luruskan saf, bukan berpandukan ujung jari kaki. Tumit kaki. Ya, samakan tumit kaki. Kalau ujung jari kaki ada kalanya tak sama kaki orang. Tapi kalau tumit dia sama. Pasal dia sama kan? Kata. Ya, jadi oleh itu kalau katakan dulu, masa tu selalu dulu saya katakan apa jarak-jarak. Apa jarak-jarak? Dulu pun suruh rapat tak rapat juga. Mesti renggang lagi itu. Pasal tu kadang-kadang kita jumpa jamaah dari Malaysia, Indonesia lebih kurang samalah. Kat Mekah apabila renggang gitu, sini renggang, nanti orang harap tolak sini dia masuk tu. Jeleng mata tu. Sebab apa? Dia kata, walhal itu yang lebih afdal. Bermakna syaitan pun tak boleh menyentuh, anak syaitan pun tak boleh mencela. Ya tak? Jadi itu tujuannya. Jadi oleh itu apabila kita sudah dibagi berpeluang untuk rapatkan saf, temukanlah safnya. Pasal apa? Sesiapa kata Nabi, sesiapa yang merapatkan bau ke bau, maka di yaumil mahsyar besok kita akan bertemu bau kita, insya-Allah. Ya? Boleh tidur ya? InsyaAllah minggu akan datang kita cari permasalahan. Bawa masalah-masalah. Bab solat, bab apa? Bab hukum hakam, insya-Allah. Bab fiqah, insya-Allah. Ya? Okey. Bab apa? Rumah tangga, insya-Allah. Ya? Ya? Okey. Boleh ya? Muslimah, cukup. InsyaAllah minggu akan datang kita sama semula. Perbaiki solat kita oleh kerana di yaumil mahsyar besok solat yang ditanya dulu. Kalau saya boleh buat 10 buah masjid tapi solat saya tidak sempurna, maka KIV lah dulu. Tapi kalau solat saya sempurna, buang tak cecak atas sini pun akan dikira nanti, insya-Allah. Ya, amal ibadah senyum pun dikira nanti. Ya. Tapi senyum yang tertentu lah, ya dah. Jangan tentu dan senyum apa kan dah. Pasal tu. Kalau katakan kita kat Mekah kat mana ya. Yang kat Mekah ni kadang kita susah nak apa. Yang ini pengalaman saya. Kita jumpa orang kita sama orang kita, kadang buat tak tahu je. Tetapi kalau di overseas, di US, di Australia, ini pengalaman saya lah. Ya, di Jepun, nampak muka Melayu je. Mulalah kita nak tanya dari mana pun. Betul. Ya, itu dia. Tapi kalau di Mekah, mentang-mentang semua Islam, walhal itulah lebih afdal. Ya, siapa yang bagi salam dulu, itulah yang pahalanya lebih besar. Okey, sekarang ini dulu dapat saya sampaikan. Sama ribuan ampun dan maaf salah silap saya terkasar bahasa, terlajak kata yang baik datang dari Allah, kelemahan kesilapan datangnya dari diri saya yang jahil. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu yukafi mazida. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wa afat wa taqdi lana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil syi'at wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'da al-mamat.
اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة لهذا المجلس. اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة لهذا المجلس. اللهم انزل رحمة والمغفرة والشفاعة لهذا المجلس. اللهم اجعل جمعنا هذا جمع مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.